Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai murid-murid 4 amanah, berjumpa kita lagi dalam kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar bersama Cikgu Lia. Okey, seperti biasa, sebelum memulakan kelas, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tajuk minggu ini ialah kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan kegunaan benda hidup dalam kehidupan mereka, menyatakan kegunaan benda bukan hidup di sekeliling mereka, membanding bezakan kegunaan benda hidup dan bukan hidup. Sekarang kamu ambil buku teks Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Kamu buka muka surat 6 dan 7. Okey, kita baca bersama-sama. Kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Situasi dalam gambar menunjukkan contoh kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, apa yang diterangkan kat situ? Okey, dikata benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan kita seharian. Okey, kamu tengok gambar di situ, suasana kampung. Okey, suasana di persekitaran rumah, ada ibu, ayah, ada murid yang sedang pergi nak pergi sekolah dan ada nenek dia sedang menyapu. Okey, kamu baca satu-satu. Pertama, daun pisang boleh dijadikan sebagai pembungkus makanan. Okey, yang kedua, cacing merupakan sumber makanan bagi sesetengah haiwan. Okey, tengok kat situ, daun pisang, kita tengok pokok pisang boleh dijadikan sebagai pembungkus makanan. Sebagai contoh apa? Boleh buat bungkus nasi lemak. Okey, yang kedua, cacing merupakan sumber makanan bagi sesetengah haiwan. Kamu tengok kat situ, ayam dia tengah makan cacing. Okey, ayam makan cacing untuk kelangsungan hidup ayam. Okey, ayam benda hidup yang memerlukan makanan. Okey, tengok yang ketiga, ikan, ayam dan sayuran merupakan sumber makanan manusia. Okey, kamu tengok kat situ. Ibu sedang bawa lauk, ikan, ayam dan sayuran. Ibu ni baru pulang dari pasar. Okey, ikan, ayam dan sayuran merupakan sumber makanan. Okey, ibu ni nak masak untuk keluarga dia. Jadi, dia merupakan sumber makanan kepada manusia. Okey, kamu tengok yang keempat pula. Rumah digunakan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Okey. Fungsi rumah ialah untuk berlindung daripada hujan dan panas. Okey, ini ialah keperluan hidup manusia. Okey, seterusnya penyapu digunakan untuk membersihkan persekitaran. Okey, kalau kamu tengok kat situ, tulisan yang berwarna, petak yang berwarna biru merupakan benda hidup dan petak tulisan yang berwarna pink merupakan benda bukan hidup, iaitu rumah dan penyapu. Okey, kamu tengok lagi apa gambar benda hidup dan benda bukan hidup kat situ. Okey, kat situ ada benda bukan hidup, ada motosikal. Okey, motosikal ialah kenderaan. Kenderaan digunakan untuk pengangkutan. Boleh bawa manusia ke mana saja. Tengok ayah tu dia nak hantar anak dia ke sekolah. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, kita tengok itu benda bukan hidup. Murid tu dia tengah tengok jam. Jam, kegunaan dia untuk apa? Kita boleh tentukan masa, kita boleh tengok waktu pukul berapa. Okey, dia tengok dia dah lambat ke belum untuk pergi sekolah. Okey, tengok kat situ dia ada bawa beg. Beg sekolah. Beg sekolah digunakan untuk membawa barang-barang. Okey, buku, pensel warna. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, tengok dia ada pakaian. Pakaian digunakan untuk melindungi badan manusia daripada sejuk atau panas. Okey, apa lagi?
Kat situ kita ada benda hidup, ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan. Okey, setiap semua benda hidup dan benda bukan hidup dicipta mempunyai mempunyai kegunaannya masing-masing. Okey, kita tengok contoh selepas ni ya. Benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, seperti yang cikgu pernah ajar sebelum ni, benda hidup ada 3. Haiwan, tumbuhan dan manusia. Okey, benda bukan hidup pula ada banyak sangat. Okey, di antaranya ialah kenderaan, alat pertukangan, alat elektronik, lampu dan alat memasak. Kegunaan benda hidup pertama iaitu haiwan. Okey, kamu tengok kegunaan haiwan. Cikgu bagi kat situ ada 3 contoh. Pertama, sumber makanan. Kedua, haiwan peliharaan. Yang ketiga, kenderaan. Okey, sumber makanan ni seperti daging, ayam, telur. Ia membekalkan sumber protein kepada manusia. Okey, apa lagi? Makanan laut seperti sotong, udang, ketam. Okey, selain daripada itu kegunaan haiwan ialah sebagai haiwan peliharaan. Okey, kamu tengok kat situ contoh cikgu bagi gambar kucing. Okey, haiwan peliharaan tu untuk kita pelihara, kita sayang dia, kita jaga dia untuk untuk kegembiraan kita. Okey, seterusnya sebagai kenderaan. Okey, tengok kat situ kuda. Kuda bawa manusia. Okey, ada juga yang digunakan sebagai aktiviti sukan. Contohnya sukan polo, dia gunakan kuda sebagai kenderaan dia untuk bermain sukan. Okey, apa lagi kegunaan haiwan selain daripada 3 ni? Okey, ada juga yang haiwan yang kita gunakan kulit dia untuk buat beg, untuk buat barang-barang craft tangan. Okey, contoh macam kulit kambing, kita boleh buat kompang. Kulit biri-biri, bulu biri-biri, kita boleh buat baju sejuk. Kulit buaya, kita boleh buat kasut atau beg tangan. Okey, sebenarnya banyak lagi kegunaan haiwan dalam hidup kita. Okey, kamu tengok kegunaan benda hidup yang seterusnya iaitu tumbuhan. Okey, kegunaan tumbuhan. Dekat situ ada 3 contoh kegunaan tumbuhan, sumber makanan, bahan binaan dan pembungkus makanan. Kamu tengok sumber makanan. Okey, tengok murid tu sedang makan sayur. Okey, tumbuhan penting menghasilkan sayur yang memberikan sumber zat dan tenaga kepada manusia. Okey, seterusnya bahan binaan. Okey, kita pokok-pokok di hutan diproses menjadi papan dan kita boleh bina rumah. Okey, seterusnya pembungkus makanan. Kita tengok kat situ daun pisang digunakan untuk bungkus kuih. Okey, boleh juga daun pisang digunakan untuk membungkus nasi lemak atau tengok masa macam raya, kamu boleh bungkus ketupat guna daun kelapa atau daun palas. Okey, selain daripada itu, banyak lagi kegunaan tumbuhan. Okey, salah satunya berguna untuk mengelakkan tanah runtuh. Okey, contohnya di hutan, tanam pokok di lereng-lereng bukit. Okey, bila dah ada pokok di lereng bukit, akar tu akan menahan daripada kejadian tanah runtuh yang boleh menyebabkan kemusnahan alam, boleh menyebabkan banjir. Okey, itu adalah contoh-contoh kegunaan benda hidup iaitu tumbuhan. Okey, fungsi benda bukan hidup yang seterusnya ialah alat elektronik. Okey, kita tengok fungsi dia apa. Manusia yang jauh dapat berhubung di mana-mana sahaja. Okey, apa alat elektronik? Okey, contohnya kat situ laptop. Okey, ada juga telefon. Apa lagi? Television, radio. Okey, kita kegunaan alat elektronik ni kita dapat maklumat, kita dapat berhubung dengan orang yang lebih jauh. Tengok kamu macam telefon. Kamu boleh telefon nenek kamu di kampung.
Okey, macam laptop, cikgu boleh bagi kerja dekat dalam laptop. Kamu boleh berhubung dengan cikgu melalui telefon. Televisyen pula kamu boleh tengok cerita, kamu boleh tengok isu-isu semasa. Okey, itu antara contoh kegunaan alat elektronik. Contoh kegunaan benda bukan hidup seterusnya ialah alat pertukangan. Okey, pernah anda bayangkan dunia tanpa tukul, gergaji, pemutar skru? Mungkin kita masih tinggal di dalam gua. Okey, tengok dia kata macam tu kenapa? Sebab alat pertukangan ni penting untuk kita buat rumah, untuk kita bina bangunan, untuk kita buat jalan, kita bina sekolah. Okey, tanpa alat pertukangan ni, mungkin kita masih tinggal di dalam gua. Okey, macam yang dicakap tu. Maksudnya kita tak dapat nak buat binaan. Jadi kita tak dapat nak duduk kat rumah, tak dapat nak buat rumah, tak dapat nak buat bangunan. Benda bukan hidup yang seterusnya ialah lampu. Okey, apa tu lampu? Okey, contohnya ialah lampu kamu kat rumah, ada lampu suluh, lilin, dinamo. Apa fungsi lampu? Okey, lampu membantu manusia untuk melihat dalam gelap. Okey, kamu bayangkan jika lampu tidak dicipta. Mungkin kamu duduk dalam kegelapan sehingga hari ini. Untuk tugasan kamu minggu ini, ambil buku aktiviti pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Buka muka surat 7 dan 8. Okey, kamu baca arahan yang diberi. Jawab soalan dengan betul. Okey, hantar tugasan ini pada minggu hadapan masa kita naik sekolah. Okey, terima kasih. Sekian sahaja pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar kita minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.